Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Okey, bertemu kembali kita dalam matematik tingkat 4 iaitu bab 6 ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. So hari ini kita akan mempelajari standard pembelajaran iaitu menentukan dan melorek rantau yang memuaskan ketaksamaan linear. Saya ulang lagi sekali, menentukan dan melorek rantau yang memuaskan ketaksamaan linear. Okey belajar? Okey, teruskan pembelajaran kita. Okey, baiklah belajar. Okey, kita sambung. Kaitan antara titik pada satas cartis dengan ketaksamaan Y lebih besar daripada MX tambah C, Y lebih kecil daripada MX tambah C, Y lebih besar atau sama MX tambah C dan Y lebih kecil atau sama MX tambah C. So di sini ada 4 ketaksamaan yang kita telah pelajari sebelum ini yang melibatkan 4 simbol. Okey, kita tengok macam mana apa yang dimasukkan dengan 4 simbol itu. Kita tengok. Okey, simbol yang kedua yang pertama iaitu adalah simbol lebih besar atau lebih kecil. Okey, apa yang berlaku kepada simbol ini bila melibatkan pada satas cartis? Okey, yang pertama, titik-titik berada di rantau atas atau rantau bawah suatu garis lurus YMX tambah C. Maksudnya, titik yang berada di atas garis lurus YMX tambah C tidak dikira sebab dia melibatkan simbol lebih besar atau lebih kecil. Okey. Okey, yang kedua, garis lurus dilukis dengan menggunakan garis sempang. Okey, sebelum ni cikgu dah pernah beritahu awak apa yang dimaksudkan dengan garis sempang. Garis sempang boleh tengok kepada video yang saya paparkan sebelum ni. Okey, garis sempang ni maksudnya garis putus-putus. Garis putus-putus macam ni. Garis putus-putus ataupun dot line lah. Okey, nanti pelajar tengoklah. Tengok kepada satas nanti. Satas cartis yang kita akan pelajari selepas ini. Okey. Seterusnya, ada lagi dua simbol yang terlibat iaitu lebih besar atau sama atau lebih kecil atau sama. Ada dua di sini. Okey, apa yang dimaksudkan dengan simbol ini? Okey, titik-titik yang ada pada garis lurus YMX tambah C termasuk dalam kawasan rantau atas atau rantau bawah. Dekat sini maksudnya bila melibatkan garis lurus YMX, okey, akan terlibat titik-titik yang berada pada garis lurus itu terlibat dalam kawasan rantau atas ataupun rantau bawah bergantung kepada simbol yang diberi. Okey, nanti kita tengoklah macam mana. Okey, kalau dalam bentuk ayat macam ni memang susah sikit nak faham kan. Kita tak belajar, okey tak apa, nanti kita rujuk kepada satas cartis baru awak nampak bagaimana situasi itu berlaku. Okey, seterusnya garis lurus dilukis dengan menggunakan garis padu. Garis padu di sini maksudnya garis tanpa putus-putus. Okey, tanpa putus-putus ataupun memang garisan itu memang satu garis yang lengkap lah, nanti kita tengok. Okey, nanti kita rujuk kepada satas cartis. Okey. Okey, kita tengok rajah yang pertama. Okey, rajah yang pertama, apa yang kita nampak di sini maksudnya garisan putus-putus ini adalah garisan garis lurus. Garis lurus YMX. Y sama dengan MX tambah C. Ini adalah garisan putus-putus ini maksudnya Y sama dengan MX tambah C. Okey, kita tengok apa yang dimaksudkan dengan rajah yang pertama ini adalah rantau tidak termasuk titik-titik yang terletak pada garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Okey, situasi ini adalah situasi yang berlaku kepada ni. Okey, itu garis sempang, garis putus-putus. Okey, situasinya adalah Y lebih besar daripada MX tambah C. Okey, simbol. Okey, Y MX lebih besar daripada MX tambah C. Maksudnya dia berlaku di sebelah rantau atas. Cuma di sini titik-titik yang berada di atas garisan YMX tambah C ini tidak terkira dalam rantau atas. Boleh faham pelajar? Itu yang dimaksudkan. Okay, yang kedua, berdasarkan rajah yang kedua, okey, kita tengok garisannya adalah garisan
padu. YMX tambah C ini adalah garis padu yang mana garisannya tidak terputus-putus. Nampak pelajar? Okey, apa yang berlaku? Okey, rantau termasuk titik-titik yang terletak pada garis lurus YMX tambah C. Okey, maksudnya apabila berlaku ada titik-titik di atas garis lurus Y sama dengan MX tambah C ini, ia dikira sebagai rantau atas. Kenapa rantau atas dikira? Sebab ia termasuk dalam situasi ni. Okey, tengok ni. Sebab ia lebih besar atau sama. Jadi ia dikira sebagai rantau atas. Maksudnya titik-titik yang berada di atas garisan MY sama dengan MX tambah C ni, ia dikira sebagai rantau atas. Itu perbezaan di antara dua simbol. Okey, lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama, dan lebih kecil atau sama. Itu perbezaannya ya pelajar pada graf nanti ataupun merujuk kepada satah cartis. Okey, faham pelajar? Okey, jelas ya? Okey, kita terus. Okey, kita tengok kepada contoh yang pertama. Lorek rantau yang mewakili ketaksamaan yang diberikan. Okey. Okey, tengok pada contoh A. Y lebih besar daripada 2x per 3. Y lebih besar daripada 2 per 3x tambah 2. Okey, di sini yang dimaksudkan lorek rantau ni adalah, okey, kalau diberi simbol Y lebih besar daripada 2x 2 per 3x tambah 2, maksudnya garis putus-putus. Jadi rantaunya yang berwarna kuning ni. Ini maksudnya lorekan yang berwarna kuning ni adalah merupakan rantau atas. Ni awak dah belajar sebelum ni kan belajar? Saya dah pernah jelaskan sebelum ni, merujuk kepada video pembelajaran kita sebelum ni. Jika awak belum faham, boleh rujuk balik lah, tengok apa yang saya pernah ajarkan. Okey, seterusnya. Okey, B. Y lebih kecil atau sama X tolak 1. Okey, situasi di sini adalah lebih kecil. Kalau kita merujuk kepada garis lurus padu ini, YMX tambah C, okey, mana satu yang merujuk kepada lebih kecil atau sama? Okey, dekat mana berlakunya? Lorekan ataupun rantau yang berlorek. Okey, kita tengok. Di sini pelajar. Di sebelah kanan. Okey, boleh faham? Ini adalah rantau. Rantau apa ni? Ini rantau bawah. Sebelum ni A, rantau atas. Ini rantau bawah. Okey, seterusnya kita pergi kepada Y lebih kecil daripada 1. Y lebih kecil daripada 1. Di manakah berlakunya rantau? Okey, tengok. Ini sebelah bawah sebab lebih kecil. Kan kita dah belajar sebelum ni konsepnya. Rantau atas ini, rantau bawah sini sebab dia lebih kecil. Okey, seterusnya D. Y lebih besar atau sama dengan negatif 2x tolak 2. Okey, kalau tengok kepada situasi garis lurus yang berwarna purple ini. Okey, ini garis lurus lah. Y sama dengan negatif 2x tolak 2. Okey, di manakah situasi rantau atas? Kalau kita merujuk kepada ni maksudnya ni apa? Rantau atas. Rantau atas dekat mana berlaku? Sebelah kanan ke sebelah kiri? Okey, bila merujuk kepada garis lurus yang mana kecerunannya negatif, rantau atasnya terbalik kepada sebelum ini. Tengok. Rantau atas ni berlaku di sini. Ini nama dia rantau atas sebab garis lurus kita negatif. Kecerunannya negatif sebelah kanan, maksudnya ini adalah rantau atas. Okey, seterusnya X lebih besar daripada negatif 3. Kalau pelajar rasa tak ada masalah kot. Saya rasa pelajar boleh tentukan ni lebih besar. Lebih besar maksudnya sebelah kanan lah. Bila melibatkan bentuk macam ini, garis lurus X sama dengan negatif 3, maksudnya sebelah kanan lah. Okey pelajar boleh sebab dia lebih besar. Okey, seterusnya F. Y lebih besar daripada negatif 2. Ni garisan putus-putus ataupun garis sempang.
Okey, lebih besar di sebelah atas ke sebelah bawah paksi Y? Mestilah sebelah atas. Sebab apa? Lebih besar. Nampak Tadi Y, contoh soalan E tadi, Y lebih besar. Lebih besar ia tidak termasuklah titik-titik ni, dari terputus-putus ni tak termasuk dalam rantau. Begitu juga Y lebih besar daripada negatif 2. Okey, pelajar boleh faham? Okey, kita terusnya kita tengok contoh yang kedua. Okey. Lukis dan lorit rantau yang mewakili kesamaan yang berikut. Jika anda diberi Y lebih kecil atau sama dengan 2x tambah 3, apa yang berlaku di sini? Macam mana kita nak melukis dan meloret rantau? Yang pertama adalah kita tengok penyelesaian ni. Apa yang perlu kita buat dahulu iaitu, okey, tengok belajar. Pertama ialah anda perlu ingat, okey, dapatkan persamaan linear. Persamaan linear maksudnya Y sama dengan Y sama dengan 2x tambah 3. Ini mana datang? Sebab bila melibatkan nak lukis dan lorit rantau, awak perlu ubah persamaan ini jadikan ia persamaan linear dahulu. Kenapa jadikan persamaan linear? Untuk kita dapatkan titik-titik yang mana garisan linear itu melalui titik-titik yang kita perlu peroleh ataupun kita cari sendiri. Okey, macam mana awak nak buat? Okey, perkara yang pertama adalah anda perlu buat jadual macam ni, buat jadual dan uh, yang mempunyai 3 lajur, 2 baris macam ni, koordinat X, koordinat Y. Okey, belajar faham? Okey, macam mana awak nak gantikan ni negatif 2, negatif 2 dan 2 ni? Macam mana nilai ini boleh diperolehi? Okey, ini tak ada masalah. Awak letak je apa-apa nilai yang munasabah. Kita pilih saja 2 titik sudah memadai sebab garisan itu akan melalui 2 titik ini. Okey, ataupun garisan lurus di atas ni akan melalui kedua-dua titik ataupun koordinat ini. Okey, macam mana? Iaitu dengan cara bila X negatif 2. Okey, ini cikgu ambil apa-apa nilai yang cikgu sukalah. Kalau awak nak letak kosong boleh, tak ada masalah. Nak letak kosong sini, Y kosong pun boleh. Terpulanglah. Ia bergantung kepada diri anda untuk menentukan koordinat ini. Pilih yang mana-mana titik. Okey, macam ni contoh X sama dengan detik negatif 2. Gantikan ke dalam ke persamaan ni. Maksudnya 2 darab negatif 2 ni tambah 3. Okey, jadi negatif 4 tambah 3 dapat negatif 1. Okey, ini dah negatif 1. Begitu yang kedua, bila X sama dengan 2, kita gantikan ke dalam persamaan 2 darab 2 tambah 3. Jadi 4 tambah 3, 7. Mana dapatlah ini. Tapi cikgu macam mana cikgu dapat nilai X ni? Nilai X ni cikgu letak je apa-apa yang cikgu suka. Kalau awak nak letak kosong, ini 5 pun boleh. Terpulanglah. Jadi nanti garisan lurus itu akan melalui koordinat yang kita kira ini. Okey, kita ubah kepada jadual. Kita ubah kepada sathah cartis daripada jadual yang kita peroleh ini. Okey, pertama awak mesti adalah sathah cartis. Okey, yang kedua, buatlah parti X, buat parti Y. Okey, lepas itu masukkan dia punya skala. Nampak Okey, bila dah masukkan skala, apa yang awak perlu buat ialah awak perlu plotkan titik ataupun cari titik tadi merujuk kepada jadual ini. Ni merujuk kepada jadual ni. Yang pertama apa? Negatif 2, negatif 2, negatif 1, negatif 2, negatif 1. Tak mana negatif 2, negatif 1 tengok. Tu nampak. Negatif 2, negatif 2, negatif 1. Baca merujuk kepada koordinat X dahulu, lepas tu diikuti koordinat Y. Negatif 2, negatif 1. Dan seterusnya, titik yang kedua. 2, 7. Betul tak 2, 7? 2, X 2, Y 7. Lepas itu apa nak kena buat? Awak gariskanlah sambung antara dua titik ni menggunakan pembaris. Gariskan, tengok apa yang cikgu buat. Nampak Okey, jelas pelajar. Ini adalah garis yang dinamakan garis Y sama dengan 2X tambah 3. Garis lurus. Okey. Kenapa cikgu buat garis padu?
Sebab ia merujuk kepada ni. Soalan kita ni, garis padu ni merujuk kepada soalan kita. Sebab ia adalah garis padu. Sebab dia lebih kecil atau sama. Bukan garisan ataupun garis sempang. Okey, apa yang berlaku? Okey, sekarang awak dah lukis graf, dah lukis garis lurus, kena rantau, lorek rantau. Macam mana nak lorek rantau? Kalau kita tengok pada soalan, okey, bila merujuk kepada garis lurus macam ini, di manakah rantau yang perlu dilorek? Adakah di sebelah kanan ataupun sebelah kiri? Tengok. Okey. Okey, ini garisan lurus tadi. Okey, yang dilorek ni adalah sebelah sinilah, sebab ini adalah kawasan rantau lebih kecil. Lebih kecil atau sama. Okey pelajar, kalau lebih besar di sebelah kiri. Okey. Apa yang jelas tu? Okey. Ini adalah. Okey, pelajar boleh? Okey. Jelas kot? Boleh Okey, kita teruskan dengan contoh berikutnya. Okey. Contoh, okey, Y lebih besar atau sama dengan kosong. Macam mana awak nak kena lukis rantau ni? Saya rasa yang ni lagi mudah untuk awak lukis berbanding dengan soalan sebelum ni, soalan A. Okey, penyelesaiannya di sini adalah Y lebih besar atau sama dengan kosong, bermaksud rantau yang berlaku adalah di bahagian atas. Macam mana berlaku di bahagian atas? Yang pertama, lukiskan dahulu paksi X, paksi Y. Lepas itu, okey, kalau kita tengok dekat sini, sepanjang paksi X, sepanjang paksi X, sepanjang paksi X, Y adalah kosong. Jelas pelajar? Sepanjang paksi X, Y adalah kosong. Ni, sepanjang titik ni, skala pada paksi X ini, Y adalah kosong. Sebab Y kita kira daripada sini kosong, 1, 2, 3 dan seterusnya. Begitu ke bawah, negatif 1, 2, 3 macam itulah. Jadi dekat sini adalah asalan. Okey, tengok apa yang berlaku. Lorek rantaunya. Bila melibatkan Y lebih besar atau sama dengan kosong, dekat sini adalah garis lurusnya. Garis lurus berlaku di sepanjang paksi X. Okey, garis lurus berlaku sepanjang paksi X. Okey, macam mana rantaunya berlaku? Okey, mestilah rantau ni di sebelah atas paksi X. Okey. Nampak tak pelajar? Sebab dia lebih besar atau sama. Jadi, lebih besar atau sama, garis padu itu terlibat jugalah. Okey, ataupun garis lurus Y sama dengan kosong ini, titik-titik yang berada di sini di sepanjang paksi X ni dikira sebagai rantau atas. Okey, ini adalah rantau ataupun ketaksamaan yang berlaku. Okey, baiklah pelajar, kita teruskan dengan soalan 2C. Soalan 2C adalah soalan yang terakhir pada pengajaran hari ini, iaitu soalannya X tolak Y lebih besar daripada 4. X tolak Y lebih besar daripada 4. Okey, penyelesaian yang pertama adalah awak perlu buat apa? Cikgu dah ajar sebelum ni. Okey, kalau diberi bentuk macam ini, awak perlu tukarkan kepada perkara rumus Y. Jadikan Y sebagai perkara rumus. Ini awak dah pernah belajar dulu sewaktu di tingkatan 2, tak silap saya. Menukarkan perkara rumus. Okey, X tolak Y lebih besar daripada 4. Okey, ini adalah daripada soalan. Okey, lepas itu jadikan Y perkara rumus, negatif Y. Okey, 4 tolak X. Mana datang 4 tolak X? Ini pergi sini. Jadi 4 tolak X. Okey, ini positif. Melangkah tanda simbol lebih besar ini akan ditolak lah. Okey, lepas tu kita pindahkan. Okey, Y. Sebab Y ni negatif Y, sebelum ni ada negatif Y. Okey, bila kita nak jadikan Y ini positif, jadi simbol ini awak perlu terbalikkan. Bila simbol ini terbalik, negatif ini akan bertukar lah. Maksudnya dibawa juga ke sini. Diagihkan ke sebelah kanan. Maksudnya kalau 4, dia akan jadi negatif 4. Begitu juga X, tolak X kan, dia akan ditambah. Mana datang? Sebab pergerakan negatif ini ke arah kanan. Boleh faham belajar? Okey. Simbol pun bertukar jadi Y yang kita perolehi, perkara rumus yang kita perolehi, Y lebih kecil X tolak 4. Okey.
bila dah dapat macam ni, awak perlulah jadikan dalam bentuk persamaan linear. Iaitu y sama dengan x tolak 4. Kenapa perlu dapatkan dalam persamaan linear? Sebab kita nak dapatkan koordinat, dua koordinat untuk kita buat garis lurus dalam tatah cartej. Okey, ini cikgu mana cikgu dapat 0 dan 4 ni cikgu? Awak letak je lah apa-apa nombor yang awak rasa awak suka. Saya lebih suka menggunakan sifar ataupun kosong. Sebab kosong mudah untuk kita kira, betul tak? Jadi, kita gantikan x kosong. X kosong dapat negatif 4. X kosong, jadi y kosong tolak 4 negatif 4 lah. Begitu juga kalau x sama dengan 4. 4 tolak 4, y kosong. Jadi ini adalah dua koordinat yang perlu awak cari dalam bentuk tatah cartej nanti. Okey, kita tengok. Pertama, perlu ada grid ataupun kotak ni. Okey, perlulah lukis paksi x, paksi y. Lepas tu masukkan skala. Okey, bila dah masukkan skala, okey. Bila dah masukkan skala, perlu plotkan titik. Cari titik kosong negatif 4. Kat mana kosong negatif 4? Di kosong negatif 4. Kenapa kosong? X kosong, y negatif 4. X kosong, paksi x kosong, y negatif 4. Boleh faham pelajar? Okey. Titik berikutnya. Titik berikutnya adalah 4 kosong. 4 kosong. Mana 4 kosong? Okey. X 4, y kosong. Tadi sudah beritahu soalan B tadi. Y sama dengan kosong sepanjang paksi x. Sebab itu 4 kosong. 4 kosong. Contohnya nak garis. Okey, kita gariskan. Okey, macam mana anda nak garis? Adalah menggunakan garis sempang ataupun garis padu? Okey. Nak rujuk garisan yang perlu kita lukis adalah merujuk kepada soalan C tadi. Tengok soalan C. Okey, tengok soalan C balik ni, saya bulatkan ni, merah ni. Ni maksudnya apa? Lebih besar kan? Bila melibatkan lebih besar adalah garis sempang. Okey, kita sambungkan antara dua koordinat ini. Dapat kan? Nampak pelajar? Okey. Bila dah dapat macam ni, kita dah lukis. Cuma nak perlu lorek rantau. Bila nak lorek rantau, rujuk kepada persamaan kita dulu. Okey, ini adalah persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus tetapi garis putus-putus. Kenapa garis putus ataupun garis sempang? Ia merujuk kepada letak samak yang diberi. Lebih besar. Okey, bila melibatkan lebih besar, di manakah rantaunya? Rantaunya rantau atas ke rantau bawah? Lebih besar. Okey, tengok pelajar. Okey. Tengok pelajar. Ini yang berlaku. Betul tak betul pelajar? Okey. Okey belajar. Okey, baiklah. Itu saja daripada saya pada hari ini. Okey, saya harap apa yang saya paparkan kepada anda ini boleh anda fahamlah, memudahkan anda untuk lebih faham macam mana nak lukis rantau, macam mana nak melorek rantau dan sebagainya. Okey, ada sedikit tugasan kepada anda. Sila jawab soalan dalam edaran yang telah dimuat naik dalam grup Telegram Matematik PKP Form 4 muka surat 5 dan 6. Okey, dan jawab juga soalan dalam buku teks muka surat 164, praktis sendiri 6.1C soalan 1 dan 2. Hantar gambar jawapan anda kepada guru mata pelajaran masing-masing. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya harap awak dapat sedikitlah maklumat tentang pembelajaran hari ini. Okey, itu sahaja. Kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih kerana sudi menonton video cikgu. Jumpa lagi di lain subtopik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.